Okey, Assalamualaikum. Kita sedang menunggu ya, anda semua untuk, masuk ke link ke webinar kita pada malam ini. InsyaAllah, Cik Syukri, Cik Zaid, Dr. Catur dah bersama kita. Jadi kita hanya menunggu sedikit masa saja lagi untuk kita mulakan webinar kita pada malam ini. Jadi sebelum tu sementara menunggu orang ramai untuk masuk menonton webinar kita. Apa khabar semua panel-panel kita Alhamdulillah. Sehat-sehat. Masih bertahan lagi. Masih bertahan lagi. Dekat rumah. Saya jangka ahli-ahli panel kita ni memang yang kalau yang lama bertahan tu memang ahli-ahli panel kita lah, sebab malam ni memang kita nak bercakap pasal mengukuhkan peranan bapa semasa musim PKP ni. Apa tu Dr. Catur, di Indonesia PKP dipanggil apa, Dr? PSBB. Thank you sayang. PSBB, perintah? PSBB. Lebih kurang sama lah, kawalan pergerakan juga. Kawalan pergerakan juga. Diumumkan untuk di seluruh Indonesia ke atau macam mana, Doktor? Itu masalahnya, kita start daripada Jakarta dulu. Jakarta dah start paling awal. So by today dah pergi sampai dekat Bogor, Bekasi, area Jawa Barat dah mula ikut. Sebab kalau Jakarta sahaja, dia macam tak efektif kan. Orang masih datang pergi semua. Sebab Jakarta ni memang sentral. Orang daripada Bekasi pergi Jakarta, daripada Bogor pergi Jakarta. So memang kena serentak sepatutnya. Tapi sebab Indonesia ni besar sangat, jadi agak susah nak kawal juta-juta manusia ni. Jadi dia buat peringkat-peringkat. Malam ni ramai orang Indonesia dengar, so saya minta maaf pada orang-orang Indonesia, orang Singapura, mungkin kita berbahasa Melayu malam ni. Kita ada subtitle dekat bawah. Ada subtitle lebih kurang Cik Rizal. Ini Cik Rizal belum lagi. InsyaAllah nanti mungkin di masa akan datang kita bolehlah ada. Itu nak kena ada translator pula tu, Doktor. Takut kawan-kawan member-member kat Indonesia ni cakap apa ni semua orang ni kan. Semua. Tapi kita juga open kepada saya rasa kalau kita boleh open juga kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi sukarelawan, kita nak translatekan ke, nak jadi nak tuliskan apa kita cakap jadi subtitle pun saya tak ada masalah. Kan? Boleh tak ada masalah. Kita betul lah tu, cadangan Cik Syukri tu sangat bernas. Sebab yalah kita hari ni pun kita buat semua kita buat ni sukarelawan, volunteer untuk mengisi masa yang ada. Cik Rizal, malam ni memang best tau. Apa? Sebab dah lama sangat, dah berapa tahun kita tak jumpa macam ni. Saya selalu satu pentas dengan Cik Zaid, dengan Cik Syukri. Ni malam ni memang istimewa sebab program ni menyatukan kami kembali. Alhamdulillah. Many years. Memang, tapi jangan risau, orang Malaysia jangan risau sebab lepas ni ada parents Super Dad satu Malaysia. Itulah. Jadi hikmah PKP ni, Super Dad ni, daripada satu program hanya di Selangor, nampaknya kita sekarang ni berpudara di seluruh Malaysia. Dengan adanya Dr. Catur juga di Indonesia, Dr. Catur punya kontak pun dah sampai ke Singapura. Harap-harapnya kita conquer ASEAN lah lepas ni. InsyaAllah. Amin. Tapi lepas ni Dr. Catur, bila kita dah reach ASEAN punya level, we have to converse in English lah. Of course. And we have to find another translator lah. That's definitely. No problem. Okay, insyaAllah jadi saya rasa kita dah boleh mula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good evening kepada semua yang sedang menonton atau menyertai webinar yang dibawakan khas oleh Kids Campus TV. Dan webinar ini juga adalah merupakan gabungan hasil usaha pakar-pakar dan perunding-perunding yang sangat berpengalaman
dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dan kami mengucapkan selamat datang ke sesi webinar malam ini yang dikenali sebagai Super Dad Series. Jadi alhamdulillah sebelum kita memulakan webinar hari ini pada malam ini bersama pakar-pakar ahli panel kita, saya ingin menyentuh sikitlah tujuan dan objektif kita mengadakan webinar Kids Campus TV ini ya. Jadi kita ingin memastikan bahawa institusi kekeluargaan kekal utuh di dalam tempoh PKP ini, khususnya industri awal pendidikan awal kanak-kanak, menunjukkan yang ianya adalah satu industri yang responsif dan kehadapan dalam arus perubahan yang berlaku akibat COVID-19 ini. Jadi kita mahu membantu masyarakat untuk kekal positif, kekal utuh dan kental dalam menghadapi masa yang mencabar ini. Sebelum kita mulakan terlebih dahulu saya ingin meminta tolong kepada semua yang sedang menonton webinar ini untuk follow dan like kami di Facebook dan juga di Instagram. Bantu kami untuk mendapat sekurang-kurangnya lah 100 likes dan juga share pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dahululah ahli-ahli panel kita pada malam ini. Yang pertama adalah Encik Muhammad Syukri. Boleh tunjuk sikit Encik Muhammad Syukri? Tu ya, yang berkacamata dan berkemeja hitam hari ni. Biru Ni lampu lah ni, lighting. Okey, sedikit latar belakang Encik Syukri merupakan pengurusi Persatuan Cakna Anak Malaysia dan juga merupakan pengarah eksekutif Kids Campus Expert. Beliau mempunyai pengalaman lebih kurang 10 tahun dalam bidang ECCE dan juga merupakan pakar industri yang ditauliah oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dan juga merupakan pemegang tauliah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai trainer di dalam khusus asuhan pendidikan kanak-kanak KAP. Yang kedua, kita bawakan khas daripada Indonesia, Dr. Catur. Bila kita tengok sikit Dr. Catur, lambai sikit. Dia. Okey, boleh nampak lambaian saya. Lambaian cinta ya. Okey, Dr. Catur ni sebenarnya beliau adalah di antara perintis terawal yang mempunyai PhD di dalam bidang ECCE di Indonesia. Jadi bukan calang-calang orang kita pada malam ini Beliau merupakan bekas pensyarah kanan di Management Science University sehingga tahun 2017 lebih kurang doktor. Betul. Dan kini beliau adalah penasihat dan perunding pakar kanak-kanak di RF Success Resources. Beliau banyak membuat kajian dan penulisan tentang pendidikan dan perkembangan awal kanak-kanak dan juga beliau sering memberikan khidmat rundingan dan nasihat kepada institusi-institusi, badan-badan korporat yang memerlukan khidmat nasihat di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan panel ketiga kita adalah Cik Zaid. Cik Zaid, mana Cik Zaid? Boleh lambai sikit? Kat sini. Okey. Nah, Cik Zaid ni ini adalah selebriti kita malam ni lah. Selalunya sesiapa yang pagi-pagi nak ke office tu dan mendengar IKIM FM selalu boleh dengar suara beliau ni memberikan tips-tips berkenaan kanak-kanak. Tapi malam ni akhirnya sesiapa yang join webinar Kids Campus malam ni dapat lihat inilah rupanya orang di sebalik suara yang sering memberikan nasihat kepada para ibu bapa. Beliau adalah seorang pakar kanak-kanak selepas lebih 15 tahun berkhidmat di dalam bidang korporat di sebuah multinational company. Beliau juga merupakan bekas ahli lembaga pengarah LPPKN dan kini beliau adalah pengasas Smart Parent dan Zaid Muhammad Academy di mana anak-anak beliau merupakan all straight A students without tuition. So maknanya sebagai seorang bapa, Cik Zaid must have done something right in bringing up his children. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita bersama-sama dengan ketiga-tiga ahli panel ini untuk membincangkan suatu topik iaitu kualiti dalam kuantiti mengukuhkan peranan bapa semasa PKP ini. Kenapa kita memilih tajuk ini pada malam ini? Kerana selalunya bapa ni kita kata mereka ni perlu ada quality time dengan anak-anak. Sebab bapa ni lah yang selalu sibuk. Bapa ni lah yang pergi kerja pagi, matahari tak keluar lagi, balik malam tak jumpa matahari, tak jumpa anak. Jadi selalunya bapa ni spend time with their children only during weekends. So kita banyak mendengar tips-tips untuk macam mana memberikan quality time with their children. Tapi ketika era COVID-19 ini, apabila berlakunya PKP, kita nampak suddenly ayah-ayah ni dah banyak masa.
So quantity over quality, atau can we still instill, masihkah kita boleh menekankan kualiti dalam kuantiti menjadi seorang bapa di dalam tempoh PKP ini? Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus bertanyakan soalan pertama kepada Cik Syukri lah ya. Jadi Cik Syukri, sebelum kita pergi lebih jauh ke hadapan dulu, bolehkah Cik Syukri sikit sebanyak menerangkan kepada semua orang dulu, kita get our fundamentals right. Sebenarnya apakah peranan seorang bapa ni di dalam institusi keluarga? Terutamanya peranan seorang bapa ni terhadap anak-anak. Bolehkah Cik Syukri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kerana diberi kesempatan untuk saya memberikan sepatah dua lah yang pandangan saya tentang perkara ini. Yang pertama sekalinya, seperti mana yang Tuan Pengerusi Majlis Cik Rijal telah beritahu, ini adalah unprecedented situation yang di mana kita tak jangka pun perkara ini akan berlaku, yang di mana mula-mula kita ingat 2 minggu saja. Sebulan. Lebih sebulan. Dan katanya nak lebih lagi kan sampai ke tengah bulan puasa dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan supaya apa-apa pun kesihatan dan keselamatan kita lah paling penting, dan semoga semua rakyat redha dan terimalah dan tabah apa yang akan berlaku dalam Malaysia ni, insya-Allah. Jadi macam Tuan Berusi cakap juga, sekarang ni kebanyakan adalah kita terlalu banyak masanya dengan family, dengan anak-anak. Jadi kebanyakan lelaki-lelaki ni, kalau orang sekarang sebut pisang bermaksudnya sampai boring lah sampai boring sebab tak tahu nak buat apa. Jadi saya ingin mengajaklah kepada semua orang supaya kita dapat tengok satu persatu. Mula-mula kita kena tahu dulu apakah peranan kita sebagai seorang bapa. First, bapa adalah ketua keluarga, yang di mana memang nak tak nak kita kena keluar juga daripada rumah kerana nak beli barang-barang essential dan sebagainya, of course. Dan kita kena tahu bahawa seperti mana Imam Al-Ghazali cakap, anak-anak ni, kalau kita nak anak-anak ni soleh-soleha, anak-anak ni baik dan sebagainya, kita kena jadi sebagai role model. Jadi apa-apa yang kita tunjukkan depan anak-anak adalah sebagai contoh. Sekiranya kita sendiri yang melanggar peraturan PKP, contohnya kita keluar main lepak dengan kawan lah, jumpa kawan lah, lepas tu tidak mematuhi perintah PKP ni, jadi anak-anak akan tengok kita ni sebagai seorang yang tidak mematuhi peraturan. Jadi kita dapat ayah boleh melanggar peraturan, aku pun boleh langgar peraturan lah, begitu. Jadi sebagai seorang role model, kita kena tunjuk contoh yang terbaik. Apa-apa pun tunjuk contoh yang terbaik. Sebab anak akan tengok kita. Kalau anak tak tengok kita tak apa, tapi masalahnya sekarang setiap masa anak tengok kita. Jadi memang kita kena jadi seorang malaikat lah depan anak-anak. Jadi sebab kita kena jaga tutur kata kita kena jaga akhlak kita dan sebagainya, lagi-lagi dengan isteri dan adik-adik beradik yang lain. Sebabnya bila masa banyak dengan kita ni, dengan anak ni, mereka boleh senang tersinggung hati, betul? Bukan dengan anak-anak saja, malah dengan pasangan sendiri pun kita mudah tersinggung hati sebab terlalu lama masanya. Ini sebenarnya pengalaman kita masa di Mekah dulu, sebab ada 40 hari duduk di Mekah, tak boleh pergi mana-mana, memang kita akan senang tersinggung hati, itu memang biasa. Tapi kita kena tabah, kita kena bercakap dengan sebagai yang paling mudah untuk semua orang faham. Saya nak ajak semua orang untuk dua tahap ni saya rasa dah melaluinya. Kita dah tahu, kita dah kenal anak kita dah faham anak kita macam mana. Dia nangis, dia suka apa, dia tak suka apa dan sebagainya. Tapi kita kekurangan rukun yang ketiga, iaitu nama dia takaful. Takaful ni adalah saling bantu-membantu untuk mencapai sesuatu kebaikan. Itu kita maybe kurang ada. Sebabnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Untuk kita nak bantu-membantu ni nak sampai ke mana, tahap apa, target apa yang kita nak buat. Jadi apa pun kita kena tahu apakah target kita. So target kita kena rancanglah dengan pasangan kita dan dengan anak-anak. Contohnya kita nak anak-anak kita ni habiskan Iqra 3, Iqra 4 ataupun nak masuk ke Al-Quran, ataupun kita nak membaiki akhlak dan adab mereka, itu terpulang kepada masing-masing. Sebab kita yang paling kenal anak kita. Jadi
Bila kita dah ada target, so kita mulalah kita saling bantu-membantu dalam family kita untuk mencapai suatu kebaikan tersebut. Contoh macam kita dah targetkan tadi itulah. So bila dah sampai targetnya, bila dah tahu targetnya, so kita mulalah buat, kalau saya rasa semua orang tahu ni, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Saya rasa semua lelaki-lelaki pernah melalui dalam satu fasa kehidupan mereka, ada PDCA, Plan, Do, Check, Act. Maksudnya kita rancang, kita buat, kita check balik betul ke tak betul, dan kita betulkan balik apa yang kita buat yang tak betul tadi. Jadi saya rasa itu yang saya boleh tekankan. Cumanya ada dua, saya rasa yang lagi isi yang seterusnya saya akan untuk round kedua. Terima kasih. Okay. Jadi alhamdulillah, maknanya Cik Syukri mengatakan yang pertamanya kita perlu sentiasa ingat yang bapa ni perlu jadi role model kepada anak-anak, kepada keluarga sebagai ketua keluarga Jadi kita kena sentiasa menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Di samping itu tadi saya rasa Cik Syukri memberikan satu tips yang sangat baguslah. Maknanya apa yang kurang dan apa yang perlu ditekankan dalam masa PKP ini adalah takaful tadi Cik Syukri bantu-membantu dan bukan insurans. Ya, bukan insurans. Itulah tu saya nak kena semak balik tu. Ada yang paling penting apabila kita berbincang suami isteri kita perlu ada target. Maknanya dalam masa PKP ini sekarang ni dah dilanjutkan sehingga hujung April, maknanya suami isteri perlu ada target. Maknanya anak-anak tu di tahap mana yang kita perlu bimbing dan asuh mereka. Terima kasih Cik Syukri. Jadi soalan seterusnya saya ke Dr. Catur kita. Dr. Catur masih ada Doktor? Boleh. Okey. Doktor, jadi sekarang ni macam bertitik tolak daripada penerangan Cik Syukri tadi, kita lihat bapa ni dia memang saya rasa mungkin dari segi naluri dia, dari segi fitrah dia memang sebenarnya tidak bersama selalu dengan anak ni. Okey, jadi mungkin apakah cabaran yang sebenarnya seorang bapa ni hadapi? Maknanya kan selalunya mindset dia tu hanya quality time. Tapi tiba-tiba sekarang ni quantity. Maknanya hari-hari pun dia ada jumpa anak dia. Jadi mungkin macam Cik Syukri kata tadi, kita kena ambil peluang ni untuk lebih mengenali anak-anak kita. Tapi saya rasa sebagai seorang bapa, sebab ialah dia pun manusia kan. Jadi mungkin dia pun overwhelmed dengan keadaan macam ni. Jadi boleh Dr. Catur uraikan sikit apakah cabaran sebenarnya seorang bapa ini dalam keadaan mereka sentiasa berada di rumah dalam tempoh PKP ini. Baik. Terima kasih Cik Rizal. Tadi pun sudah disebutkan sebenarnya oleh Cik Rizal yang cabarannya adalah seringkali para ayah, bapa semua ni, dia punya mindset didik anak ni adalah tanggungjawab ibu. Sehingga punya anak 1 ke, 2 ke, 3 bahkan sampai ke 8 pun bapa, ayah, abah ni selalu berfikir, ingat yang tanggungjawab mendidik anak-anak ni adalah ibu. Ini menjadi masalah. Sekarang ni kiranya Allah tengah cabar suara bapa lah ni. Cabar, barulah kejantanan tu dicabar. Barulah dicabar kan. So, saya pun tadi ambil sikit daripada apa yang Cik Syukri sampaikan, perlu ada pengenalan betul sekali. Jadi bapa ni perlu kenal betul siapa anak dia. Anak ni dia pergi taska ke, dia pergi tadika ke, tak pergi ke, ada dekat rumah satu hari full sampai berhari-hari pun, prinsipnya satu, bahawa budak ni kanak-kanak adalah aktif, makhluk yang aktif. So itu yang ibu bapa kena faham. Bapa kena tahu betul kenapa budak aktif. Dalam teori surplus energy, according to Herbert Spencer, bahawa setiap anak ni memang punya energi lebih. Soalannya energi nak pergi mana? Budak pun tak tahu kan. Dia tak akan cakap pada ayah dia, ayah aku punya energi banyak, boleh tak bagi suggestion macam mana saya nak release energi. Dia tak akan tanya. Yang dia buat, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, buat aktiviti sesuka hati dia. Sebab tu jika ibu bapa tak faham benda ni, budak lari sikit dia jerit, budak lompat sikit bapa pula yang tengking. Dia selalu menjadi macam tu. Sebab ibu bapa tak faham yang kanak-kanak ni sebetulnya dia perlukan satu peluang ataupun apa dia?
Bila lelaki je bekerja, inilah cara. Tak, tapi kita cuba membuat kelainan. Jadi bila kita membuat kelainan ni, we are pushing the boundaries. So sebagai lelaki tadi macam kata Dr. Catur kita kena kental lah. Kita ni sedang diuji ni. Jadi sebelum kita diuji sebagai bapa, kita diuji dulu sebagai technician untuk webinar ni. Jadi tak ada masalah. Kepada yang masih bersama kita, selamat datang ya. Jangan gundah, jangan gulana. Kita akan sambung balik dengan Dr. Catur tadi. Kita cuma nak dapatkan link balik untuk menghubungi Dr. Catur kembali. Lepas tu kita boleh sambung dengan webinar kita. Kenapa budak aktif dalam teori according to Herbert Spencer? Setiap anak. Okay. Alright. Cik Sani macam mana? Kita tengah live ke Cik Sani? Tak ada suara kan Cik Sani? Jadi kepada sesiapa yang tak tahu Cik Sani ni memang kalau yang menonton di rumah tu memang dia tertanya-tanya lah. Boleh masuk ke suara saya? Jadi okey, Dr. Catur Okay. Sorry. Tak ada masalah doktor. Okay. So boleh teruskan ke macam mana? Boleh. Jadi tadi Dr. Catur ada mengatakan maknanya anak-anak ni secara lumrahnya mereka ni memang aktif. Dia ada energi, soalnya energi ni nak ditujukan ke mana? Macam mana seorang bapa ni dia nak apakah platform yang perlu dia ada untuk nak channel their children's punya energy. Silakan doktor. Betul, ya, sebab tadi ikut pada teori surplus energi tadi, memang budak ni energi banyak. Sebab dia tak habiskan energi dia macam kita orang dewasa. Kalau kita habis energi sebab kita banyak aktiviti yang kita forcing our mind, our thinking kan. Tidak macam tu. So dia akan banyak energi yang berlebih yang dia kena keluarkan. Daripada teori kedua adalah neuroscience. Dalam otak kanak-kanak ni memang dia banyak sangat neuron, saraf-saraf yang memang beri stimulate. Dia stimulate budak memang bagi order. Kalau kita ni ada control movement order. Kalau budak ni dia movement order. Memang dia punya saraf, dia punya neuron ni memang instruct the children, dia bagi instruction tu memang suruh gerak, suruh buat, suruh explore, macam tu. Sehingga dia tak boleh diam sebab video rasanya belum keluar tu dia. Okay, boleh nampak wajah saya lagi ni. Oi. Nampak dah, handsome lah tu. So, apa yang boleh bapa dan ibu buat, especially bapa, adalah bagi rutin pada budak selama duduk rumah tu. Daripada mula dia bangun tidur sampailah dia nak tidur. Kalau tak, dia akan lose control. Dia tak tahu macam mana nak lepas energi dia. Macam mana how to release energy. Kalau kita buat rutin daripada dia bangun tidur sampailah dia nak tidur, so dia akan ada aktiviti yang boleh release energi dia secara positif. Pada masa ni lah para bapa cuba dekatkan. Tadi tajuk kita malam ni memang cantik sangat. Kualiti dalam kuantiti. Dalam kuantiti yang banyak jumpa budak tu lah. At least dalam few hours bapa ni boleh kenal. Tak sampai 1 bulan pun, dalam 1 minggu je duduk bersama dengan budak, dengan kanak-kanak. Ayah ni akan tahu, anak saya sebetulnya dia punya potensi pergi mana. Dia punya interest tu pergi mana. So instead dia berlari-lari, lompat-lompat, dia tak ada hala tuju macam tu. Kalau bapa ataupun ibu boleh buat rutin daripada bangun pagi sampai dia nak tidur tu, aktiviti melukis, aktiviti buat eksperimen, aktiviti buat projek, aktiviti discussion, aktiviti tengok TV sama-sama, aktiviti membaca buku sama-sama. Banyak sangat aktiviti sebetulnya yang boleh dibuat oleh para ayah. So setakat ni mungkin itu saja dulu apa yang boleh saya share pada rakan-rakan semua. Sila Cik Rizal.
Terima kasih Dr. Catur. Jadi maknanya yang penting pertamanya again mindset kena ubah. Tanggungjawab mendidik ini bukan hanya tanggungjawab ibu. Lepas tu yang keduanya kita juga perlu tahu fitrah kanak-kanak ni maknanya dia memang suka bermain, dia aktif. Jadi yang paling penting adalah cuba aturkan satu rutin untuk anak-anak agar mereka boleh release the energy in a positive way. Terima kasih Dr. Catur. Jadi seterusnya kepada Cik Zaid akhirnya lah kita Cik Zaid kita bagi peluang untuk berkongsi pandangan juga pada malam ini. Jadi Cik Zaid saya rasa yang paling penting saya rasa bapa-bapa ni bila dia dah tahu peranan dia dah tahu dia kena ada a change of mindset dia pun suddenly feel overwhelmed. Maknanya kalau bapa-bapa ni dia masih bekerja di rumah. Dia masih ada tanggungjawab sebagai seorang employee dengan syarikat dan tiba-tiba anak-anak ada di rumah. Jadi ada tak petua-petua atau tips macam mana bapa ni satu dia nak tangani isu perasaan overwhelming dan lagi satu macam mana dia nak mengimbangi peranan. Maknanya dia masih seorang pekerja dan dia sekarang ni adalah bapa sepenuh masa. Silakan Cik Zaid. Okey, terima kasih Saudara Rijal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang bersama kita pada malam dan juga kepada para panelis semua. Okey. Tadi banyak telah diurai oleh Saudara Syukri dan Dr. Catur. Saya rasa jelas kat situ tugas seorang ayah ni sangat mencabar. Kalau kita lihat ayah adalah nak tak nak, sama ada dia suka tak suka, dia adalah ketua keluarga. Dan apabila menjadi ketua ni, ia bukan satu keistimewaan, malah dia sebaliknya dia menjadi satu tanggungjawab. Tetapi kita sebagai seorang ketua, kita kena adalah ilmu leadership sikit lah. Dan bagi saya, ketika ini adalah peluang untuk kita mempraktikkan leadership skill kita. Dan rujukan kita yang paling agung, kita tak payah tengok, yalah memang banyak contoh-contoh leaders dalam dunia ni, tapi kalau kita tengok contoh paling agung, pemimpin paling agung ialah Rasulullah SAW. Jadi dalam dunia leadership zaman sekarang pun, zaman moden pun, mereka mempunyai satu konsep sekarang paling hangat lah kalau dalam dunia leadership, dia panggil servant leader. Servant leader. Maknanya menjadi ketua untuk serve other people. Jadi kita sebagai ketua keluarga, siapa yang kita akan serve? Tak lain tak bukan ialah anak-anak dan isteri kita lah. Jadi kalau kita tengok contoh Rasulullah SAW, kita melihat baginda, malah ketika baginda hampir di saat nak wafat, baginda tak ingat kepada diri sendiri dah, tapi dia beringin ingat kepada umat. Baginda ingat kepada ummati sampai 3 kali baginda sebut. Jadi sebenarnya ini boleh menjadi pengajaran kepada kita sebagai bapa. Tugas kita bukan berakhir dengan keluarga terdekat saja. Kita kena lihat jauh. Umat kita tu siapa? Pertama sekali paling dekat ialah keluarga kita lah, isteri, anak-anak. Jadi, dan adakah kita berhenti di situ? Tidak. Kita kena ingat juga kita akan ada cucu, cicit, lepas cicit apa, ciak, lepas tu apa? Cicak. Dan maknanya jauh. Kalau sebagai seorang pemimpin, kita kena ada wawasan lah, dan berfikiran jauh. Apabila kita nampak sampai beberapa generasi, dia bermula hari ini, bermula dengan anak kita. Kalau contohlah, anak kita liat nak solat, liat nak buat kerja rumah. Jadi di situ dah ada petanda-petanda. Anak dia nanti masih pandai ke solat? Tu kita nanti, cicit kita nanti masih iman lagi tak? Masih beriman ke? Bila kita berfikir macam tu, tiba-tiba rasa satu perasaan tanggungjawab tu datang. Masya Allah. Kalau aku buat tak betul dengan anak aku ini, kesannya jauh. Sehingga generasi yang akan datang boleh jadi hancur. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi, bagaimana kita nak mengimbangi tugas. Jadi di sini kita dah nampak dah tugas mana paling penting. Kalau saya lah, tugas saya sebagai, saya dengan isteri dulu. Kena harmoni lah. Kalau kita dengan isteri pun asyik
bertengkar tak sehaluan, susah nak jadi ayah. Betul tak? Betul. Jadi betulkan ambil peluang ni, quality time dengan isteri kita. Adakan mesyuarat macam Tuan Syukri sebut tadi, ta'aruf, adakan mesyuarat keluarga lah, saling mengenali, saling faham memahami. Masa ni kena kawal lah emosi sikit. Kalau ada benda-benda kita tak suka, tak puas hati tu jangan cepat sangat melatah lah. Itu tugas nombor 1 bagi saya. Apabila tugas ini dah okey, saya rasa most of us okey kot dengan isteri kita kan. Suka baru dapat duduk rumah tu kan. Happy wife, happy life lah Cik Zahid. Ya betul, happy wife, happy life. Setuju sangat. Barulah kita boleh fokus kepada tugas mendidik anak-anak. Tadi Dr. Catur pun ada sebut pasal buat jadual. Saya sangat sokong lah. Sebab masa terlalu banyak, pagi, petang sekali aja kan. Jadi kita kalau boleh duduk sama-sama, masing-masing luahkan prioriti masing-masing. Mungkin anak ada online classes dia, mungkin dia tak faham. Dan anak tu sendiri stres sebenarnya. Dengan tak jumpa kawannya, dengan tenaganya tak terkeluar, dia pun stres. Jadi kita kena, masa ni kita kena jadi, saya ambil perkataan PKP tu. Kita ada 2 pilihan sebenarnya. PKP, pilihan yang pertama kita boleh translate jadi peluang keluarga positif. PKP. Ataupun silap-silap langkah dia boleh jadi perang keluarga sampai pecah. PKP. Pun boleh. Ini jadi, ada hashtag baru ni Cik Zahid ni. Boleh lah. Keluarga positif. Kita ambil yang pertama tadi, peluang keluarga positif. Maknanya positif itu bermula dengan jiwa kita sendirilah. Kalau kita ada rasa stres, kalau kita layan emosi kita ni macam roller coaster kan. Sekejap dalam 10 minit tu saya rasa, saya sendirilah, saya tak tahu orang lain. Saya baca news, saya tengok video kelakar, saya happy. Gelak. Sekali keluar news negatif, orang degil, tak ikut perintah, saya dah stres. Saya dah rasa nak marah. Within 2 minit, saya boleh jadi happy, boleh jadi marah. Jadi itu tugas yang pertama, kawal diri kita dululah. Supaya emosi negatif tadi tidak berjangkit kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Dan yang lain-lain tu kita jadi servant leader lah. Kita serve our family. Saya sendiri, saya tak pandai masak. Tapi saya nak serve juga, jadi saya volunteer basuh pinggan. Itu petua yang itu saya boleh ikut lah, sebab saya pun tak pandai masak lah. Boleh. Kena periuk, belanga, garpu pisau semua kita kena basuh lah. Saya rasa saya dah basuh pinggan dalam sebulan ni sangat banyak, lebih pada setahun, 2 tahun, 3 tahun je. Dah tak payah pakai hand sanitizer lah tu Cik Zahid. Betul, agaknya tangan ni pun dah halus. Tapi nak menunjukkan kita toilet. Apa tu? Toilet. Banyak toilet pun ya. Boleh. Buat jadual. Maknanya kita jangan ego sangat. Walaupun position kita sebagai bapa, jangan kita rasa kita tak layak nak masuk pinggan. Tidak. Betul. Toilet kan kita rendahkan diri kita lah. Saya rasa tak jatuh maruah kita, martabat kita. Malah saya ingat anak-anak atau isteri kita tengok kita, dia lebih hormatkan kita. Ayah boleh basuh pinggan, boleh sental toilet semua. Ini sebagai macam Syuk dengan Dr. Catur sebut tadi, menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak lah. Dan mungkin saya tambah satu lagi sebelum kita pergi kepada round seterusnya. Tambah satu perkataan magic di hadapan apa-apa kita nak buat. Tambah satu perkataan magic, saya selalu guna perkataan ni, saya tambah jom. Apa-apa kita nak buat, jom. Jom solat, jom makan, jom belajar, jom kemas rumah. Perkataan jom ni dia boleh memecahkan perasaan perasaan selfish, perasaan pentingkan diri sendiri. Jadi sama-sama kita cuba amalkanlah lepas ni, tambah je jom. Sebelum kita solat, sebelum ni mungkin solat seorang-seorang, tak yakin nak jadi imam, lepas ni kita kuatkan semangat, beranikan diri, jom solat sama-sama. Kita jadi leader. Dan bukan setakat leader, kita juga jadi servant leader kepada keluarga kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zahid. Sebenarnya key takeaway dia yang pertamanya, lihatlah pada contoh yang paling mulia yang kita ada adalah Rasulullah. Bagaimana beliau boleh menjadi contoh yang sebaik-baiknya untuk dilihat sebagai seorang ketua keluarga. Praktikkanlah servant leader, method of leadership. Selepas itu prioritize the list, happy wife,
happy wife, happy life. Dan yang paling penting saya rasa key takeaway ni kita ada hashtag baru lah malam ni. Peluang keluarga positif PKP tu bukan Misbah Kawalan Pergerakan. Okey, jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mereka-mereka yang baru sahaja mengikuti webinar kita. Jangan malu, jangan segan, tolonglah kita like and follow us. InsyaAllah kita harap kita dapat 100 likes and shares pada malam ini. Seterusnya kita kembali kepada Cik Syukri. Cik Syukri, jadi setelah kita tahu setelah kita tahu role kita apa kita kena buat usrah, lepas tu kita kena macam Dr. Catur kata change the mindset, kita kena kenal fitrah anak-anak kita ni. Seterusnya apa lagi secara amnya perkara-perkara yang para bapa ni boleh ambil peluang untuk perbaiki, to improve during this PKP, Cik Syukri? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC kita. Jadi saya sambunglah apa yang saya cakap tadi. Kita ni first ni kita kena tahulah kita ni bukan yang perfect sebab kita ni manusia, memerlukan teguran, memerlukan nasihat dan sebagainya. Jadi pasangan kita kena support lah. Bukannya kalau pasangan kita ni kita pula kena support pasangan kita. Dia work in both ways. Okay? So benda yang kita nak buat ni, perubahan-perubahan ataupun perkara-perkara kebaikan kita nak buat, janganlah terlalu suka. Janganlah kita target, okay, besok kita nak khatam Quran, esok mesti solat kena perfect. Tak boleh lah. Jadi kita kena ambil yang benda-benda yang simple saja. Macam ajak solat, kan? Ajak mengaji, ajak mula-mula kita nak bagi mereka ni minat untuk buat apa yang kita buat. Macam mana nak jadikan mereka minat apa yang kita buat ni? Kita kena tunjukkan yang kita seronok buat. Contohnya kita solat kan. Kalau muka kita solat kan muka marah je kan. Kalau kita tengok, alamak, solat ni kenapa muka tension je kan. Jadi dia pun nampak solat ni benda yang menyusahkan. Betul tak? Jadi kita kena buat pun kenalah ikhlas. Apa pun kena ikhlas dulu. So benda-benda kecil yang dulu yang kita kena fokuskan untuk kita ubah. Kalau benda kecil kita nak ubah, benda yang besar lagi yang kita susah nak ubah. Betul? Jadi dua-dua kena tolak ansur. Kalau nampak seorang macam dah down, kena support seorang tu. Sama-sama kena masing-masing lah. Kemudian saya juga ingin masukkan satu kisahan daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni dia kata kanak-kanak yang ditarbiyah daripada kecil lagi dengan paksaan, dengan marah, dengan yang kekerasan, kanak-kanak ni akan tends to buat benda-benda untuk benda-benda yang jahat ataupun dia akan membohong, dia akan pergi ke arah kebohongan. Kenapa? Sebab dia asyik kena marah. Jadi bila dia tak suka dia kena marah, dia akan cari satu jalan untuk berbohong supaya dia tak kena marah. Okay? Jadi bila kita asyik marah, anak-anak akan lagi banyak berbohong kepada kita. Jadi kita kena cool down dulu. So sebab terlalu lama masa dengan kita sekarang ni kan. So kita akan macam Cik Z katalah, senang nak marah. Benda sikit marah, benda sikit marah. Jadi semua benda marah. Jadi kalau kita semua buat benda marah, anak-anak macam saya kata tadi, Ibn Khaldun pun cakap dia akan mengarah kepada kebohongan. Jadi kita kena tengok diri kita. Kalau kita suka marah, cuba kita take a step back and then muhasabah diri dulu. Macam mana kita marah ke? Patut kita marah. Sebab marah ni boleh marah tapi ada beberapa kriteria lah. Tak boleh terus marah. Contohnya pasal safety kan. Kalau kanak-kanak tengah tiba-tiba dia nak melintas jalan raya kan. Itu kita kena cepatlah, kita kena marah dan sebagainya. Kalau benda-benda yang simple ni macam tak nak buat kerja sekolah, bukan tak nak dia macam tangguh-tangguhkan dan sebagainya, janganlah terus marah. Ajak dulu dengan hikmah. Jadi apa-apa pun kita kena cool down diri kita dulu. Jangan terlalu stres. Kalau kita stres sangat akan efek kepada tindakan-tindakan kita seterusnya. Jadi saya rasa itulah saja pesanan saya rasanya. Saya rasa kalau ada soalan-soalan lain, kita akan buka pada next round. Terima kasih. Terima kasih Cik Syukri. Kita ke Datuk Catur kembali Datuk Catur. Saya nak daripada last tadi poin doktor berkenaan dengan anak-anak ni dia banyak energy, so kita yang kena channel the energy positively. Tapi boleh tak Dr. Catur bagi tips sikit sekarang ni sebab kita tengok keadaan kita semua, kita punya background setting kita berbeza-beza. Jadi contohnya tak semua orang yang rumahnya terrace, ada laman sikit kan.
Jadi kalau orang-orang yang contohnya duduk di apartment, sebab di apartment pun dalam PKP ni kita swimming pool, gym, playground semua pun tak boleh nak pergi. Jadi kalau di in confined area ni, dalam persekitaran yang agak kecil, apakah yang bapa ni boleh buat untuk channel the energies of their children? Ya, prinsipnya sama je sebetulnya. Kita nak sibukkan kanak-kanak dengan aktiviti yang positif. So, dia tak semestinya pergi keluar, tak semestinya kita ajak untuk keluar daripada rumah. Dekat rumah tu sendiri, banyak aktiviti yang kita boleh kita buat bersama kanak-kanak tadi. Cik Zahid pun dah bagi contoh, kita kemas-kemas bilik sama-sama, jom. Tadi dia punya keyword tu saya suka sangat tu, jom. Lepas tu boleh kita ajak dia untuk belajar sapu ataupun mop lantai secara perlahan. Sebab kita tak perintah dia tapi lebih kepada ajak dia. Lepas tu kalau kita nak buat aktiviti lukis sama-sama, kita buat komik sama-sama, kita tengok TV sama-sama, baca buku cerita sama-sama, ataupun kita banyak aktiviti. Kita just buat simple games dengan budak-budak dalam bilik, dalam bilik tamu semua. Aktiviti tu banyak kita buat. Prinsip dia ada 3. Ni saya selalu sebut formula ni 3A. A pertama adalah affection. A kedua attention. A ketiga attachment. A pertama affection. Affection tu maksudnya bapa ni kena rasa. Sebab budak anak pertama dengan anak kedua, walaupun abang adik, kakak adik, kandung, satu bapa satu mak, boleh jadi lain. Cakap dengan yang pertama, dengan yang kedua, lain. Cakap dengan yang ketiga pun lain lagi. Sebab tu saya sebut affection. Ayah ni kena tahu, oh anak pertama dia jenis macam ni. Kalau saya cakap macam ni sikit, dia dah sensitif pula. Yang kedua pula, dah kuat kita cakap, dia masih tak faham juga apa yang kita nak cakap. So kita kena faham, ayah ni kena faham, oh kalau nak saya bagi perintah, instruction kepada anak pertama, kena macam ni. Anak kedua lain pula, anak ketiga lain pula dan seterusnya. Dia kena tahu kalau nak ajak anak pertama macam mana, nak tegur anak yang kedua macam mana dan seterusnya. Yang kedua adalah attention. Attention macam tu. Kalau dah kita bagi aktiviti, kita bagi tanggungjawab, attention tu kena ada. Masa dia sapu, dia mop, dia kemas bilik, dia kena ada attention. Dia perlukan perhatian daripada ayah, perlukan reward, perlukan positive feedback daripada ayah ataupun ibu. Sehingga dia rasa termotivasi. Oh kalau saya buat macam ni, ayah suka. Jadi ini banyak yang terlupa oleh para ayah sebab dia punya mindset selama ini pun dah silap kan. Sebetulnya para anak-anak kita di rumah ni, berapapun jumlah dia, mereka rindukan kasih sayang ayah. Dia rindukan perhatian ayah. Bukan mak tau. Jadi dalam research yang saya buat terakhir adalah orientation yang berubah daripada anak laki-laki perempuan laki-laki. Kanak-kanak yang darinya okey masa kecil, tiba-tiba masa remaja dia kena drugs dan semuanya. Itu sebabkan bukan kurang perhatian mak, kurang perhatian ayah. Ayah juga ya. So the father juga. Kayak kata tadi. So PKP ni sebenarnya cabaran untuk para ayah sebetulnya. Betul. Inilah masanya tadi hashtag baru kita itu memang betul tu. Tapi itu khas untuk ayah sebetulnya. Betul. Yang Encik Zahid sebut tadi kan. Betul. Nah yang ketiga adalah attachment. Attachment adalah sentuhan, pelukan, tangan dia, letak dekat saya dekat orang Jawa kata pangku. Kalau orang Malaysia apa sebut ya? Letakkan baby tu di atas paha kita. Ajak baca sama-sama. Lepas tu boleh bermanja-manja, dia tidur dekat perut kita. Main macam orang naik lembu ke macam tu. Itu aktiviti-aktiviti yang selama ni mungkin dah terlupakan. Ini yang kita sebut quality dalam quantity macam. So lepas ni nampaknya adalah apa sedar, especially ayah, sedar yang perhatian dia sangat ditunggu-tunggu, mimpi-mimpikan oleh anak. Attachment dia, sentuhan dia, pelukan dia itu sangat ditunggu-tunggu. Sebab tumbuh kembang anak ni sangat influenced by father juga, di father figure. Sebab tu kalau ada laki-laki jadi cikgu Taska Tadika je, dia mesti favorite. Sebab ramai kanak-kanak ni dia perlukan figur bapa sebetulnya. Cuma bapa dia dekat rumah pun asyik kerja.
dah balik rumah pun dia masih asyik kerja. Yeah. Dia asyik dengan handphone dia asyik dengan laptop dia. So this time dalam 24 jam ni duduk rumah, ambil lah dalam berapa persen tu, 30% lah at least, mungkin bolehlah ambil masa cuba kenali balik anak kita ni siapa, apa yang dia perlukan, apa yang dia nak. So macam tu lah. Wajah Cik Rizal pun macam taubat je ni, macam terasa. Ya, maknanya betul betul, maknanya saya setujulah dengan satu knowledge baru pada saya sendiri, doktor. Maknanya kalau apa-apa jadi dekat anak tu, bukan salah ibu tu yang mengajar, kerana kurangnya perhatian bapa tu sebenarnya. Jadi affection, attention and attachment. I think it's a very strong tips that you have given there. Satu, thank you very much. Cik Syed Amin, insyaAllah. Jadi kita maknanya tadi based on apa yang Cik Syukri, Dr. Catur dan Cik Zaid sendiri dah bagi tips-tips untuk membina kualiti di dalam kuantiti semasa PKP ni. Jadi saya rasa sebab kita pun tak tahulah PKP ni alhamdulillah hari ni nampak positif di Malaysia Dr. Catur. Dah kurang kes baru. Alhamdulillah. Tetapi sekarang ni sebab kita masih tak tahu berapa lama lagi PKP ni. Jadi Cik Zaid boleh tak untuk menyimpulkan yang paling pentingnya bila kita dah tahu tips-tips ni, apakah kaedah yang membolehkan para bapa ni untuk konsisten dalam melaksanakan tanggungjawab dan memainkan peranan mereka di rumah. Silakan Cik Zaid. Okey. Banyak tips-tips yang sangat menarik lah dikongsi oleh panelis Syuk dengan Dr. Catur. Saya rasa macam ni, saya cuma tambah sikit, cuma rumus lah, saya tak perlu bagi benda baru dah. Pertama sekali, memang sebagai seorang bapa kadang-kadang kita terlupa kita punya level dalam keluarga. Kalau dalam organisasi syarikat, mak tu dia seolah-olah macam manager kita. Kita memang deal dengan dia hari-hari. Kan? Hari-hari kena marah, kena puji, kena bergaduh, biasa. Jadi lama-lama sebab tu anak dengan mak ni kadang-kadang mak dia beletih panjang pun anak dah tak kisah dah. Dia dah macam immune dah. Dia dah biasa dah. Jadi macam sama-sama dia pejabat lah kan. Kita dengan bos kita dah tahu dah. Nampak muka dia jeling macam kita dah tahu perasaan dia macam mana. Jadi itu hubungan antara anak dengan mak. Jadi ayah ni dia jangan kecam saya pula saya cakap macam ni. Ayah ni dia ni macam bos kepada bos. Dia macam bos kepada bos kita. Dia susah nak jumpa. CEO lah dia. CEO ke apa saya tak tahulah. Dia atas sikit. Dia macam bos kepada bos lah. Tapi dia punya amplification dia lain. Macam contoh di pejabat, bos kita puji, kita happy kan. Tapi apa perasaan kita apabila bos kepada bos puji? Dia punya perasaan tu, wah, lain macam, betul tak? Bos kepada bos puji, maknanya hebat lah kan? Okey, puji, okey. Kalau marah pun sama. Kalau bos kita marah, manager kita marah kita okey lah, boleh senyum, relax. Dah biasa dengar kan? Tetapi bos kepada bos marah, wah itu kira kes berat, betul tak? Jadi ini saya rasa ramai ayah-ayah mungkin terlupa position kita di rumah tu, bos kepada bos. Sebab tu macam Dr. Catur sebut tadi, kalau ayah dipuji, anak tu dia rasa lain macam. Dia kata aku ni hebat sungguh. Kalau mak puji dah biasa, sekali ayah puji, wah hebat sungguh, aku ni hebat lah. Ataupun kalau ayah marah, memang aku tak guna sungguh lah. Mak marah dan taubat terus. Macam Dr. Catur sebut tadi, taubat insaf terus. Jadi itulah kuasa kita di tangan kita. Jadi kita kena guna sebaik-baiknya lah. Maknanya jangan kedekut dengan pujian. Kalau kita nak marah pun pastikan biar betul benda tu layak dimarah. Jangan kita main tembak je. Takut nanti kita menyalahkan guna kuasa kita tu. Jadi peluang PKP ni kita lebih banyak masa dengan mereka. Jadi kita lebih cuba dapatkan hubungan lah dari segi begitulah, buat sama-sama.
tadi saya ternampak satu soalan dalam ruangan komen tu. Ya. Saya rasa mungkin saya nak sentuh sikit sebab saya ada relevan juga dengan apa saya nak cakap. Baru petang tadi diumumkan peperiksaan UPSR dengan PT3 dibatalkan tahun ni. Ini pun ramai bapa-bapa dan juga ibu-ibu mungkin rasa confused kejap, rasa keliru apa aku nak buat. Terutama anak-anak yang pandai. Anak-anak yang pandai yang dirasa boleh dapat straight A's, sekarang dah peluang untuk menunjukkan kepandaian itu dah hilang. Okey, kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang anak-anaknya tak apa cemerlang, mungkin dia rasa happy. Oh, lega. Lega anak aku tak ada exam. Kan? Jadi dia mengundang dua-dua person. Tapi saya ambil macam ni lah. Kejadian tu dah berlaku, maknanya kerajaan dah remove exam. Tapi ada satu benda yang yang kita boleh ukur sama ada exam atau tak ada exam. Saya panggil ini straight A's kehidupan. Iaitu ayat-ayat perkataan bermula semua dengan huruf A. Tadi Dr. Catur dah sebut 3A tadi kan. Saya tambah sikit lagi. A yang kita ambil peluang PKP ni untuk mempercantikkan AA ni supaya anak kita keluar daripada PKP ni dapat straight A's dalam bahagian ni. Pertama sekali agama. Maknanya sikit lagi nak masuk Ramadan, cantik sangat. Habis Ramadan, agama kita satu keluarga TikTok, solat Jumaat tak tinggal, kalau rajin tadarus apa semua tu buatlah. Yang kedua, akhlak anak-anak dibentuk dengan baik. Dan akhlak menjurus akan menjadikan anak kita adab yang baik. Dah 3 kan, agama, akhlak, adab. Dan juga kita ambil peluang ni untuk A yang keempat, attitude. Perbetulkan attitude anak-anak menjadi positif dan sebagainya. Kalau saya sebut semua memang banyak A. Saya dah dapat senarai 14 A. Saya go through very quickly. Akal, amal, amanah, adil, accountable. Accountable ni maksud bertanggungjawab. Akrab dengan keluarga. Dah banyak mengucapkan Alhamdulillah. Sentiasa bersyukur. Macam kita dalam keadaan sekarang kan, walaupun terkurung, tapi kita kena ajar anak-anak kita sentiasa bersyukur. At least kita ada rumah. At least kita ada makanan. Ramai je keluarga yang tak ada apa-apa. Dan barulah masuk A, akademik. Akademik bukan saya kata tak penting, tetapi tidaklah segala-galanya. Akademik hanyalah salah satu daripada banyak-banyak A dalam hidup. Dan A yang terakhir sekali, yang paling penting, Allah. Jadi ambillah peluang ni untuk kita memperkemaskan 14A ni yang saya senaraikan tadi. Bila kita keluar dari tempoh PKP ni, kita dapat straight A's. Kita jadi keluarga yang sangat positif, berjaya, dan bila tahun depan kita tengok balik, kita rasa nak ada sekali lagi PKP. Itu petanda PKP kita berjaya, insyaAllah. Itulah sedikit huraian dari saya. Ya, betul. Saya pun sebenarnya kita tadi saya nak sentuh juga tadi pasal kita punya komen daripada audience kita pasal PT3 dan UPSR tu. Jadi sebelum kita sempat tanya tu Cik Zaid dah bagi dah. Pelajaran yang baru tak. Jadi bukan hanya straight A's dalam akademik banyak lagi AA yang ada yang dalam kehidupan kita yang kita perlu perbaiki dan ambil peluang untuk maksudnya untuk peluang untuk meletakkan anak-anak kita di landasan yang betul lah. Macam mana Cik Syukri, ada apa-apa yang nak ditambah tentang isu PT3 dan UPSR ni dimansuhkan untuk tahun ni? Mula-mula saya nak cakap isu PT3 yang UPSR ni ialah memang kita dah nak alang lah, dan memang kerajaan dah tetapkan begitu. Tapi apapun, kita janganlah meninggalkan PNP yang mana saya rasa pihak sekolah dah sediakan secara online. Jadi saya harap parents, terutamanya bapa ni, kita boleh sokong PNP di rumah. Dengan saya nampak sekarang ni anak saya sekarang ni pun dia ada setiap hari ada demi tugasan-tugasan dia. Setiap hari mesti ada subjek-subjek yang dia kena belajar. Jadi kita sebagai parents kenalah bantu kanak-kanak ni. Janganlah tengok je dia buat Pastikan allocate masa, kemudian bantu apa yang kita patut bantu. Dan saya ingin tambah satu lagi, iaitu sebabnya kita ni terlalu banyak time dengan anak-anak, so selalunya kita akan terlepas benda-benda ni, iaitu kalau dalam permata kita selalu tekankan tentang fokus kepada proses, bukan hasil. Yang di mana selalunya kalau kita apa-apa pun kita ada misi dan visi kan. Contohnya kan
kita sapu sampah ni simple lah kan. Berapa sental toilet lah contohnya kan. Lepas tu anak-anak kita nampak kita tengah buat kerja sental toilet tersebut dan mereka pun nak tolong. So jadi apa? Selalunya kan meriah lah kan jadi kat toilet tu kan. Main sana, main air, main sana. Jadi bila jadi begitu selalunya kita sebagai orang dewasa akan rasa macam apa? Rasa pening kan. Rasa macam habislah tadi nak kemas jadi lebih tak kemas. Betul? So kita akan marah tentang perbuatan mereka tersebut. Sebenarnya kita tak tengok kepada proses tu. Mereka ni sebenarnya nak tolong kita untuk membersihkan toilet. Tapi kita marah mereka sebab mereka mereka memang tujuannya nak tolong tapi jadinya lebih bersepah. Kita tak tengok pada niat mereka, kita tengok pada hasil dia je. Bila kita tengok pada hasil dia je, nanti nanti bila next time kita tengah sental toilet lagi, rasa-rasa dia nak datang kat kita, nak tolong lagi tak kat kita. Kita tak nak kan sebab kita dah marah dia yang pada awalnya tadi. Jadi jangan marah. Kita fokus pada proses. Maksudnya kita acknowledge yang niatnya tu baik nak tolong kita. So kita pujilah dia. Baiknya kakak, baiknya abang nak tolong Abi, baiknya abang nak tolong ayah dan sebagainya. So dan kemudiannya lama-lama mereka akan jadi pandai lah dan mereka memang nak tolong dan selepas itu insya-Allah dia punya motor halus mereka ni akan lebih define dan akan lebih senang dan bolehlah menolong kita untuk mengemas rumah dan sebagainya. Jadi saya mohonlah bukan kepada bapa-bapa saja, kepada ibu dan bapa juga supaya kita tengok pada perkara ini iaitu kita jangan terlalu fokus kepada hasil. Yang kita tengok proses kanak-kanak tersebut. Sebab kanak-kanak ni kelebihan dan mereka punya milestone mereka berbeza. Bukannya sama semuanya. Tu kalau nak tahu lebih lanjut kita boleh next punya session lah. Banyak ni kalau nak bagi ni. Okay, akhirnya Dr. Catur sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita pada malam ini, sedikit komen lah daripada Dr. Catur juga. Di Malaysia semua peperiksaan awam telah dimansuhkan. Baru tadi Menteri Kementerian Pendidikan telah umumkan petang tadi. Jadi apakah yang ibu bapa ni boleh can look forward to in replace of the exams yang dah cancel ni, doktor? Ya, jadi ibu bapa, satu pesan saya, jangan sedih dengan apapun result examination daripada kanak-kanak kita. Sebab tak ada satupun research yang saya boleh jumpa result of academic itu menjadi guarantee success in the future. Jadi ibu bapa lebih utamakan kepada apa minat kanak-kanak, apa potensi kanak-kanak, apa bakat mereka. Sebab dia pandai akademik pun, kalau at the end dia sebetulnya punya potensi yang berbeza, di masa yang akan datang dia tak berjaya seperti apa yang dia nak. Yang ingin berjaya sebetulnya kalau macam tu kan ibu bapa. Kalau sekolah nak juga examination tu, sekolah yang nak berjaya. Nak nama dia disebut sebagai sekolah yang hebat sebab kanak-kanak atau student dekat situ ramai dapat peperiksaan result yang bagus. Nanti prinsipal pun atau guru besar pun bangga. Ibu bapa bangga. PPD bangga. Semualah. Tapi anak sendiri pun semua tak bangga. Dia pun biasa saja. Dia lah yang paling tersiksa. So start from now onwards, kita tukar mindset kita yang menjadi tolak ukur ataupun menjadi indikator kejayaan kanak-kanak in the future tu adalah bila ibu bapa memberikan support, menerima keadaan yang sebenar daripada kanak-kanak, menerima apa adanya, kanak-kanak ni diberikan bakat atau minat apa dan tak boleh dipaksakan seperti apa yang kita nak. Kerana Tuhan ciptakan kita berbeza-beza. Jadi tak ada garanti kalau ayah dia pandai matematik, pasti anak dia pandai matematik. Betul. Kalau bapa dia atau ibu dia doktor, kena anak dia jadi doktor. Kalau saya jadi penceramah, anak saya jadi penceramah, itu memang dia tak fair kan? Jadi kalau dalam terminologi Islam disebut zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka kitalah orang-orang yang zalim tadi. Kalau kita memaksakan kanak-kanak tidak menjadi diri mereka. So jangan risau dengan UPSR
apapun examination bentuk tu, tak payah risau. Biarkan anak-anak kita enjoy dengan dunia dia. Biarlah kanak-kanak menjadi kanak-kanak. Jangan jadikan mereka orang lain. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan perbincangan yang lain. Saya rasa program ni kena banyak dibuat lagi lah. Ya, betul. Itulah kita pun sebenarnya dah sampai di penghujung masa ya. Kalau kita lama-lama pun nanti jadi borak-borak kopi pula ni sampai pukul 12 malam juga kan. Apa-apa pun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita pada malam ini kerana sudi meluangkan masa di malam tengah minggu tapi sebab PKP ni saya rasa tak ada masalah lah. Kepada kita punya penonton-penonton webinar, terima kasih kerana terus setia daripada awal hingga akhir. Di pihak kami ingin memohon maaf sekali lagi di atas masalah teknikal yang kita ada sebentar tadi. Maaf juga jika kita tidak dapat sempat untuk menjawab semua persoalan yang diberikan di ruangan komen. Walau bagaimanapun insyaAllah ya siri Super Date ini akan berterusan. Ini adalah salah satu CSR pihak ahli-ahli panel kita ni ya. Mereka semua ni adalah pakar-pakar di dalam industri pendidikan awal kanak-kanak ni. Jadi sementara kita berada dalam PKP ni, semua orang lah, terutamanya pengamal-pengamal di dalam industri ECCE ini juga ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat dan kita harap kita semua akan dapat manfaat bersama insyaAllah. Jadi terima kasih lagi sekali, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.